Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini kita akan tengok topik 4.6 kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, apakah maksud kemandulan? Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak apabila sepasang suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, sama ada suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. Apakah punca kemandulan seorang lelaki dan seorang wanita? Ada punca yang tidak sama dan ada juga punca yang boleh terjadi sama ada untuk lelaki dan untuk perempuan. Okey, kita tengok punca kemandulan lelaki dulu. Yang pertama, testis tidak menghasilkan sperma. Kalau tak ada sperma, tidak ada persenyawaan boleh berlaku, maka tidak boleh hamil. Okey. Kedua, bilangan sperma yang tidak mencukupi. Tiga, kualiti sperma yang rendah. Dan empat, mati pucuk. Ini adalah punca kemandulan lelaki. Macam mana pula dengan punca kemandulan wanita? Ovari tidak menghasilkan ovum. Ini juga adalah masalah yang agak besar sebab kalau tak ada ovum, ada sperma sahaja, persenyawaan tidak dapat berlaku. Okey, ataupun tube falopio tersumbat, uterus yang tidak normal dan juga mungkin ada ketumbuhan dalam uterus. Yang ini adalah punca kemandulan wanita. Ataupun kedua-dua lelaki dan wanita, salah seorang ataupun kedua-dua orang menghadapi hormon tidak seimbang. Ini juga boleh menyebabkan kemandulan ataupun organ seks yang cacat atau dijangkiti penyakit. Masalah kesihatan yang lain seperti kencing manis juga boleh menyebabkan seseorang tu sama ada lelaki atau perempuan menghadapi masalah kemandulan. Jadi macam mana kita boleh mengatasi masalah kemandulan ni? Apabila pasangan suami isteri yang sudah berusaha untuk mendapatkan anak lebih daripada setahun tapi masih belum lagi berjaya, disarankan untuk jumpa doktor supaya boleh mendapatkan rawatan. Apakah rawatan yang ada untuk masalah kemandulan ini? Pertama sekali, rawatan hormon. Rawatan ini sesuai untuk individu sama ada lelaki atau isteri, okay, yang mengalami masalah hormon tak seimbang, hormon tak stabil. Okay, dan ini boleh ubat hormon ini boleh disuntik, ya, boleh disuntik. Kedua adalah kaedah ataupun rawatan pembedahan. Ini sesuai terhadap wanita yang ada masalah tube falopio tersumbat, ataupun untuk lelaki pula mungkin saluran ductus sperma dia tersumbat. Boleh menggunakan kaedah pembedahan. Contohnya gambar ini menunjukkan pembedahan jenis laparoskopi bagi masalah tube falopio seseorang wanita tu yang tersumbat. Doktor boleh betulkan. Nombor 3 adalah kaedah persenyawaan in vitro. Okey, persenyawaan in vitro, apakah maksud kaedah ini? Ini dilakukan ataupun dijalankan untuk wanita yang ada masalah tube falopio dia tersumbat. Maksudnya ovum yang keluar tu dia tak boleh bertemu dengan sperma sebab sudah sumbat. So apa yang berlaku ialah dengan kaedah IVF ini, okey, kita ataupun doktor akan keluarkan ovum daripada ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. Okey, supaya persenyawaan boleh berlaku. Lepas tu doktor akan pindah masuk embrio yang terbentuk tu, dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita untuk perkembangan yang seterusnya. Okey, seperti yang berlaku di dalam gambar inilah, ovum dengan sperma okey bertemu ataupun ovum tu disenyawakan di luar badan sebelum dimasukkan kembali ke dalam uterus seorang wanita. Okey.
Itu untuk masalah kemandulan. Macam mana pula dengan pasangan suami isteri yang ingin merancang keluarga, yang ingin mengawal atau mencegah kehamilan? Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pil pencegah hamil. Yang ini diambil oleh isteri, diambil oleh seorang wanita, bukan lelaki ya. Sebab pil pencegah hamil ini akan menghalang proses pengovulan. Ingat lagi tak masa kita bincang kita haid? Okey, ada fasa subuh. Dalam fasa subuh ada hari yang ovari akan bebaskan ovum kan. Proses tu dinamakan pengovulan. Lepas mengambil pil ini, pengovulan tidak akan berlaku. Maka tidak ada ovum, tidak ada persenyawaan dan kehamilan boleh dicegah. Kaedah kedua pula adalah implan. Implan ini akan dimasukkan pada bahagian kulit bawah lengan seseorang wanita. Okey, ini digunakan oleh si isteri jugalah. Penggunaan implan ini akan rembeskan hormon yang sama juga macam pil perancang. Okey, akan menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Okey, kaedah ketiga ini digunakan oleh si suami. Okey, oleh pihak lelaki. Kondom, penggunaan kondom. Kondom dipakai pada zakar lelaki sebelum persetubuhan, okey, supaya sperma dihalang daripada memasuki faraj. Okey, semasa perhubungan persetubuhan tu, semasa ejakulasi. Okey. Kaedah keempat pula adalah IUCD ataupun alat kontraseptif dalam uterus. Bentuk dia macam ni. Doktor akan masukkan ini, alat IUCD ini ke dalam uterus wanita. Ini digunakan oleh pihak wanita ya, untuk mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan supaya tak ada penempelan yang berlaku, kehamilan dicegah. Yang kelima pula, yang daripada tadi kaedah 1, 2, 3 dan 4 ini adalah kaedah sementara. Maksudnya bila pasangan suami isteri itu ingin menghamil, ingin ada anak, dia boleh berhenti dan terus cuba untuk hamil semula. Untuk kaedah 5 dan 6 yang Cikgu Teo nak bincang ini, dia adalah kaedah kekal. Maksudnya lepas kaedah ini sepasang suami isteri itu tidak lagi boleh hamil ya. So ini ada kesan yang kekal. So untuk vasektomi ini berlaku pada si suami. Untuk lelaki, apa yang berlaku ialah ductus sperma ini akan dipotong melalui pembedahan, dan diikat. Akan dipotong di sini, dekat sinilah. Ductus ini akan dipotong dan diikat supaya sperma tidak akan keluar. Sperma dia tidak boleh keluar semasa ejakulasi. Jadi tak ada sperma, tak ada persenyawaan, tidak ada kehamilan. Untuk perempuan pula juga ada kaedah yang kekal. Contohnya ligasi. Ligasi ini adalah dua-dua tiub falopio akan dipotong, dan diikat. Dan ini dilakukan supaya ovum tidak boleh bertemu dengan sperma dan tidak akan disenyawakan oleh sperma. So kaedah ini juga adalah kaedah yang kekal. So adalah sangat penting untuk kita dapat pemeriksaan kesihatan dan rawatan yang segera kalau ada masalah sistem pembiakan. Ujian pemeriksaan dan ujian saringan perlu dijalankan sebagai penilaian untuk mengesan simptom awal penyakit kronik pada sistem pembiakan. Jadi adalah untuk disarankan bahawa pasangan suami isteri untuk menjalankan ujian saringan. Untuk mengesan kalau ada apa-apa masalah. Sebab kanser yang melibatkan sistem pembiakan ni, seperti kanser rahim, kanser cervix, kanser prostat, boleh dirawat kalau dikesan dengan awal. Jadi sangat penting ya. Seterusnya, amalan pemeriksaan kesihatan juga boleh kurangkan risiko masalah kesihatan yang lebih besar. Dikesan lebih awal supaya dia tak jadi teruk, dan seterusnya boleh membantu kita jimatkan wang. Untuk kos rawatan yang tinggi boleh dielakkan.
Seterusnya, kaedah pencegahan kehamilan yang betul dan selamat juga boleh difahami dengan mendapatkan nasihat profesional, iaitu daripada penerangan dan nasihat doktor semasa melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. So, kita akan jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Jangan lupa untuk tengok ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.